Genah tak? Genah tak? Genah tak? Genah tak tak? Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Tak dengar Pika? Pika tak dengar? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang hadirin dan juga hadirat Majlisul Ilmi Masjid Darul Ihsan yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan taufik dan juga hidayat kita sama lagi dalam majlis untuk nak mengaji akan apa yang Nabi SAW telah sampai kepada kita sebagai jadi umat kepada dia, dan juga masih lagi kena minta maaf yang datang lewat kerana mari daripada masuk rekan wakaf sikit di Universiti Fatani selepas asar tadi, kerana minta khairat ataupun bericak tunkan seksa kepada nak seksa Mahawidyalaya Fatani, maka alhamdulillah dia mau minta tolong masuk rekan lah, masuk rekan. Alhamdulillah. Dan juga satu berita gembira sebelum maghrib saat ni, kita sedang duk minta khairat tu. Semasa saya masuk mula-mulanya, iaitu 300,000 lebih yang orang duk khairat semenjak kemarin dah. Tapi saat ni ada satu talian masuk hari nak beri wakaf duit untuk jadi tunkan seksa kepada adik-adik kita yang belajar di Universiti Fatani sebanyak 500,000 yang dia nak wakaf. Maka kita rasa kejut dan juga kita bersyukur, terima kasih dan juga harap Allah Ta'ala wibalasai kepada dia lah yang wakaf duit dia yang ada sebanyak 500,000 ni, makna kata bukan sikit. Dan juga kita kata minta pergi jumpa dan juga uwi sendiri dengan Atikan Bedi lah. Semoga Atikan boleh berdoa kepada dia yang uwi 500,000 duit harta dia untuk wakaf kepada kan seksa Kuam di Timah Sinsun. Maka pada malam ini insya-Allah saya akan nak ambil satu tajuk ataupun wakaf fisik malam ni yang kita tak akan nak masuk dalam kitab Riyadhus Salihin kita pada malam ni. Tajuk yang saya nak bicara ataupun nak dengar sama-sama pada malam ni sakut dengan istiwa ataupun hidkan Isra' wal Mi'raj. Sebenarnya hidkan Isra' wal Mi'raj ni musim ataupun redukan dia apabila masyarakat Melayu kecek ni, iaitu kebanyakan akhir bulan Rajab yang telah lepas. Kita sekarang ni hari ni adalah hari yang kena masuk yang 7. Mengarif ni masuk 1 bulan Syaban dah ni.
Lalu mari lebih kurangnya 2 minggu dah lah, 27 yang ada satu pendapat minang naik tersenak orang kata Isra wal Mi'raj berlakunya pada 27 bulan Rajab pada masa Nabi SAW ada hidup dulu. Tahun tu belum tentu lagi, tapi sebenarnya tidak ada laktan dalil yang cerak mari raya kata Isra Mi'raj berlaku pada 27 bulan Rajab. Dan juga ulama tak boleh nak buat kira. Ulama tak boleh nak buat kira kerana pendapat masing-masing yang ulama raya kata berlaku sebelum Nabi dilatih jadi Nabi. Ada juga pendapat yang kata 27 Rajab pun ada juga. Banyak pendapat yang raya kata Isra Mi'raj berlaku bila. Mana kata minta senak lak lain dan juga setiap tasanak tidak ada dalil mana-mana yang sahih yang kuat walaupun satu. Dengan sebab tu ceraknya tidak ada ataupun tak necat kata berlaku bila, tapi hak berlaku ceraknya iaitu Qubailil Hijrah, belum Nabi SAW nak hijrah sikitnya. Tapi malam ni kalau tanya kata sebab apa yang saya pilih tajuk ni untuk kecek, sebenarnya saya berkhutbah dan juga biasa berkecek pada mana-mana tempat sebelum daripada ni. Tapi satu sebab yang saya dah tengok yang dalam masyarakat kita apabila masuk musim Isra' Mi'raj bulan Rajab ni, baba tu akan kecek, ustaz tu akan kecek ceramah dan juga acan di sana akan ceramah sakut dengan Isra' Mi'raj. Tapi saya duk fati tengok setiap orang yang dia ceramah, sehingga saya sendiri pun di segi nak thought rian sahaja daripada Isra' wal Mi'raj. Tapi tajuk yang saya letak pada hari ini iaitu Isra' Mi'raj rawangความจริง และความเท็จ. Tajuk yang saya letak hari ini iaitu Isra' Mi'raj,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น masa Nabi dulu belum Nabi nak hijrah, rawang ความจริง กับความเท็จ. Makna apa? Isra' wal Mi'raj ni cerak menyata kita sebagai orang yang jadi ahlus sunnah kena percaya kata hekan ni keun cing 100% doi ti mai batisir. Nak batisir tak boleh. Kerana Allah Taala sebut oleh Quran diri. Dan juga hekan ni adalah hekan yang kita panggil kata hekan apinihan mak. Sebab benda pelik, Nabi naik kepada langit. Musafir pada waktu malam dencang nation wala kelangke tubik daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjid Aqsa dan juga ambil daripada Masjid Aqsa naik kepada langit sehingga turun mari dan juga kelik mari sapa kepada Mekah pagi esok hari ni pai nai raya wala neng ke ni pen reung ti pen pai mai dai bagi orang Arab masa tu. Habis itu apabila dia jadi headkan api ni habis ni kadang-kadang syaitan ni ada benda-benda yang tidak ada laktan asal mari campur. Orang panggil kata campur masuk mari dalam syaitan dia yang bukan asal syaitan dalam Isra' wal Mi'raj. Habis itu hari ni kita akan dengar yang saya cedeknya 10 hadis yang riwayat ataupun hadis yang kecek mengenai dengan Isra' Mi'raj, tapi hadis tu tak sahih daripada Nabi, bahkan hadis tu adalah hadis yang palsu, hadis pelong daripada Nabi SAW. Tapi dalam masyarakat sebar banyak. Apabila tok guru, apabila ustaz-ustaz dia ceramah, dia cerita Isra' wal Mi'raj, dia baca hadis-hadis seperti ini. Dengan sebab dia boleh jadi tak tahu, boleh jadi dia tak usaha ataupun cari jalan ataupun cek tengok kata hadis tu sahih ke tak daripada Nabi SAW. Kerana kita kena tahu kata headkan Isra' Mi'raj ni kita semua tak ada pihak boleh tahu, sahabat semua tak ada pihak boleh tahu pada masa tu, melainkan Nabi SAW cerita saja. Apabila Nabi sore yang boleh cerita, yang boleh royak, makna kata kita kena ambil hak sahih sungguh daripada Nabi. Hak mana yang tak sahih daripada Nabi? Hak mana hak mari campur-campur dengan cerita yang Nabi cerita kepada sahabat dan juga orang musyriki pada masa tu, waktu baik. Nah, waktu baik kerana hikam tu adalah hikam yang bukan daripada asal dia. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, Isra' makna apa dan juga Mi'raj makna apa? Isra' adalah perjalanan pada waktu malam. Manakala Mi'raj iaitu naik kepada langit.
Naik kepada langit panggil kata Mi'raj. Musafir perjalanan daripada Mekah pergi kepada Palestin, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, musafir kan dentang. Orang panggil kata Isra. Allah Subhanahu wa taala royak sendiri dalam Quran, dan sehingga letakkan satu surah dalam Quran namanya suratul Isra. Ayat mula-mula kecap sakut dengan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat mula-mula sekali Allah Ta'ala kata maha suci bagi Tuhan yang telah asra berjalan seorang hamba dia minal masjidil haram, daripada masjid haram di Mekah ilal masjidil aqsa. Sekarang ni masjid haram dia di Mekah, di Saudi Arabia, dan juga masjid aqsa dia di Palestin hari ni. Nak musafir kalau kira kata naik kuda naik unta hari ni tak pasti, tak boleh jadi. Nak sampai dengan masa satu malam 12 jam lebih kurang tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kerana hari ni kita naik kereta bas sendiri pun, ambil daripada Madinah nak pergi kepada negeri Jordan baru, tak masuk kepada Palestin lagi, lebih kurang 10 jam 12 jam. Dan mana kata hikaning ni nak berlaku kalau lah bukan kuasa Allah Ta'ala tak boleh jadi nak berlaku. Nabi SAW Isra' wal Mi'raj, dan juga hikan Isra' Mi'raj ni berlaku sebab apa? Cetana rum dia, tujuan dia asal yang Allah Ta'ala nak Nabi SAW Isra' daripada Mekah lagi kepada Palestin, dan juga naik Mi'raj pergi jumpa dengan dia, ambil 50 waktu ataupun 5 waktu semaya kita pada hari ini. Tujuan apa? Ulama kata masa tu Nabi SAW sangat duka cita sekali. Masa belum nak Isra' Mi'raj adalah waktu yang Nabi SAW duka cita, dan juga seolah kata pelangan, power dia yang nak berhijrah dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa tu rasa kata sangat-sangat ataupun dekat-dekat nak habis. Kerana Nabi SAW adalah manusia seperti kita. Dan juga di antara sebab yang waktu Nabi SAW satu masa penat letih habis ring suruh nak dakwah 4 perkara. 4 perkara yang menyebabkan Nabi masa tu tahu apa tak boleh jadi Nabi tak nak letih supaya kita letihnya. Dok dakwah orang sekat. Dok dakwah ajak orang kepada Allah Ta'ala, ajak orang kepada Islam, ayat Quran, baca ayat Quran kepada orang lain. Orang lain kata ataupun orang musyrikin kata kepada dia majnun, gila Muhammad mung, sahir tukar sihir mung, kahin bomom nengok mu hai Muhammad. Kata macam-macam kepada Nabi SAW. Tanya kata Nabi Muhammad dengar perkataan apa itu, adakah Nabi tak rasa dalam hati dia, mai kuam rusuk dalam hati dia? Ada. Dan juga masa tu lebih-lebihnya tahun yang ke-10, panggilkan kata tahun tu adalah Amul Huzun, pihengkan soksau, duka cita sekali. Tahun yang Nabi SAW duka cita sekali. Siacai duka cita, mana kata siacai sekali. Apa? 4 perkara, 4 sebab di antaranya. Yang pertama sekali pada masa tu pada masa tu ataupun tahun yang ke-10 adalah tahun yang matinya 2 orang yang Nabi SAW sangat cinta dan juga sangat kasih sekali. Yang pertamanya iaitu isteri yang pertama yang sangat dikasihi, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah adalah isteri yang pertama, adalah perempuan yang Nabi SAW cinta sekali. Apa tak cintanya? Tak ada orang lain dah yang kamlang cai dan juga semasa detik ataupun winati reh Nabi boleh wahyu tu, Jibril orang kata ikra dakat Nabi orang kata tak boleh baca sehingga bergetar habis tubuh Nabi, kelik mari sampai rumah minta wi Khadijah selimut dia, zammiluni wi kamlang cai dakat dia. Apa getar habis, takut tak biasa jumpa wahyu seperti ni. Tak biasa jumpa dengan Jibril alaihissalam. Sehingga Khadijah royak kepada Nabi SAW, "Hei Rasulullah,
jangan duk cerita, jangan risau, jangan duk kira mikir apa banyak, kerana Allah Subhanahu wa taala tak akan zalim. Allah Subhanahu wa taala tak akan orang panggil kata mengenak ataupun orang panggil kata hatta benda ni dengan sebab nak murih marah kepada muda. Kerana mung adalah orang yang juruh akhlak mulia, wahai suka tolong orang yang susah, orang miskin, fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala tak akan lepas mung dengan secara orang panggil tak peduli, tak buat kira dengan musyarak. Khadijah wikam langcai kepada suami dia. Dialah sebagai orang yang sapa wi harta sehingga dakwah Nabi SAW yang sebat Islam dapat diterima oleh orang ramai-ramai di Mekah pada masa tu, walaupun tak ramai sangat. Mati, maka waktunya Nabi SAW tak duka citanya. Tidak ada isteri mana yang Nabi SAW boleh anak melainkan dia seorang. Ni orang yang beranak, yang ada anak bersama dengan Khadijah, ni orang. Aisyah tidak ada anak seorang pun, isteri lain-lain tidak ada anak bersama dengan Khadijah sekali pun. Khadijah seorang ya. Isteri yang boleh bui anak siapa kau ni orang anak wi kepada Nabi SAW. Apa tak kasih? Itu pacai sebab yang pertama yang wakwi Nabi SAW duka cita sekali. Sebab yang kedua iaitu Abu Talib, bawa saudara dia sebagai orang yang duk jaga dia, tak sewa orang musyrikin, mengenak Nabi SAW, buat karut kepada Nabi SAW, jaga. Sehingga kasih kepada Nabi lebih daripada kasih kepada anak lagi. Panggil kepada Nabi, panggil anak. Orang yang jaga Nabi sehingga Abu Jahal ataupun orang musyrikin tak boleh nak buat apa. Mari cercang dengan Abu Talib berapa kali royak kepada Abu Talib, kata, hei Abu Talib, aku nak minta denganmu, suruhmu ni sekat jangan wi Muhammad sebar agama baru dia. Abu Talib tak jang. Mari minta yang kedua. Kalau mu tak jang kali yang kedua ini, aku akan buat kira, akan bunuh, akan mengenak cucumu iaitu Muhammad. Abu Talib royak kata jangan buat gapo-gapo. Pesan kepada orang musyrikin jangan buat gapo kepada cucu dia. Kerana sangat kasih kepada cucu dia, mati saja. Bukan wakwi Nabi SAW duka cita saja dak. Kerana saat akhir yang Abu Talib nak mati, Nabi pergi ziarah. Nabi royak kata, hei pak saudara aku, katakanlah la ilaha illallah, ngucaplah la ilaha illallah, aku akan jadi saksi kepadamu pada hari kiamat di depan Allah Subhanahu taala. Tapi masa tu pun Abu Jahal, Abu Sufyan duduk di atas kepala Abu Talib juga, ngosek bisik. Royak kepada Abu Talib kata, adakah mu nak tinggal agama tok nenek kamu? Nabi royak atas masuk Islam, dia royak kata jangan tinggal agama asalmu. Nabi royak atas masuk Islam, jangan tinggal. Sehingga akhir sekali Abu Talib tak masuk Islam, mati dengan hal keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Ta'ala juga. Tiap Nabi SAW menangis, duka cita, siacai banyak, apa usaha kasih sekali kepada Abu Talib, nak mati dengan hak keadaan beriman lah. Tapi akhir sekali tak siapa tujuan dia juga, sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran kata, hei Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, mu tak kuasa nak hidayah kepada sesiapa pun yang kamu kasih dalam dunia ni, tak boleh. Mu sekadar tunjuk saja ya jalan yang benar, Islam, tapi hidayah yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala tak kuasa Muhammad. Nabi SAW sangat duka cita matinya Khadijah dan juga matinya Abu Talib. Selepas daripada Abu Talib mati, musyrikin latih ketua baru, dan juga orang yang dilatih jadi ketua iaitu Abu Jahal sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun bagi umat ni tak ada dah manusia mana yang boleh gelari Fir'aun. Manusia yang paling jahat sama dengan Fir'aun pada zaman Nabi Musa, umat Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Jahat benar-benar. Abu Jahal ni makna apa dia? Abu Pak Jahal ni jahil lah. Abu Jahal jahil, tidak ada ilmu, bodoh sungguh, makna kata jahat sungguh dia. Abu Jahal latih jadi ketua
Abu Talib mati dah. Duk nanti cangwak lama roh nak cakap dengan Nabi SAW. Selepas daripada dilatih jadi ketua Abu Jahal Prakak Saludah. Hei sekali apa nego nak terukit orang yang masuk mari di Mekah ni nak jual benda barang gapo makan gapo, ghalu ala ashabi Muhammad. Haraplah kamu kalau nak jual makanan kepada fak-fak Muhammad ni, jual dengan harga yang mahal. Barang yang masuk mari Mekah, kayu, makan gapo. Abu Jahal sebagai ketua Prakak Saludah, hei peniaga semuanya Turki semua, kalau nak jual kepada Fak Muhammad, jual dengan harga yang mahal sehingga Fak dia tak boleh nak beli dan juga kena wa'ak. Seolah-olah kata nak boycott Fak Muhammad orang-orang Islam pada masa tu. Nak wa'ak sampai ke mati. Dan juga kita tahu kata musyrikin Mekah dia boycott orang Islam dan juga Nabi selama mana? 3 tahun selama dia boycott sehingga Nabi SAW berhijrah pergi kepada Madinah. 3 tahun yang orang Islam tidak ada gapo makan, nak beli harga mahal. Ada makan cukup sekadar yang ada pada masa tu. Sehingga paksa kena pergi kumpul, kena pergi duduk pada satu tempat, iaitu Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim pergi capuk orang Islam semua. Nabi panggil pergi room tu di Bani Hashim. Siapa yang ada makanan di rumah dia, mari capuk dan juga bagi pakat-pakat makan sehingga semuanya dapat kenyang daripada makanan yang sedikit itu. 3 tahun. Tujuannya gapo boikot? Tujuannya nak paksa, nak jijak orang Islam. Satunya kalau mung tak setinggal agama Muhammad, kena wa'ak sampai ke mati. Kalau mu tinggal agama Muhammad, tak bersama dengan Muhammad, mengada bagi makan selepas daripada ni. Tu yang kata hikam percaya yang ketiga, yang kata susah benar. 3 tahun kena boikot. Allahu Akbar. Sabar sahabat. Tu Nabi SAW kena sabar untuk nak Islam sampai kepada zaman kita sekarang lah ni. Jasa sahabat yang kena wa'ak, tak ada apa makan untuk nak jaga iman dan juga Islam mereka yang ada dalam jiwa mereka. Sampai Islam sampai kita sekarang lah ni. Itu yang kita baca dan juga kita tahu kata subhanallah, mereka itu silsilah siapa tahu tu. Kita hari ni kuam silsilah kongrau duk di mana terhadap agama Islam kita. Kuam silsilah kita kalau kita nak banding dengan Nabi. Dengan Nabi tak banding. Tak apa, kerana dia ada Nabi, dia adalah Nabi. Tapi dengan sahabat yang jadi manusia biasa seperti kita hari ni, bagaimana kita nak banding jasa kita ataupun kuam silsilah kita sama dengan sahabat hari ni korban silsilah kerana Islam. Kita bangga tara mana hari ni boleh pegang dengan Islam, boleh pegang dengan sunnah Nabi SAW. Tapi hari ni ramai di kalangan tok guru, ustaz-ustaz, baba-baba yang pakai nama sunnah untuk maslahat dunia dia saja ya. Pakai jihad sunnah ini bukan kata bangga dengan boleh pegang, boleh turut sunnah Nabi SAW tak. Tapi hari ni pegang sunnah untuk nak boleh pun peraidai ataupun pun perayut dalam dunia pegang sunnah. Jual ai tak nama sunnah, baca ayat-ayat Quran kepada ai, jual ai hari ni di Malaysia di tempat kita ada beli ai jebot, ambil anak-anak pelajar tahfiz baca Quran dan juga jual, kata ai ni adalah ai yang barakat apa baca Quran. Banyak mana yang boleh dengan sebab pakai jihad Islam, Quran dan juga sunnah. Adakah itu jasa kaum silsilah kita demi untuk nak berkhidmat kepada umat Islam? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir percaya yang buat Nabi SAW. Kena tekan di Madinah sampai kau tak boleh girah nak dakwah dalam Mekah. Nak dakwah dalam Mekah tak boleh girah, kena tekan ni. Sampai kau Nabi kata, kena cari kelompok mai baru luar daripada Mekah sehingga sanggup nak pergi dakwah orang yang berada di kampung Taif. Gi naik kepada Bukit Taif hari ni, kalau kita biar biasa gi tinggi Bukit Taif. Nabi SAW naik bersama dengan Zaid bin Harisah, orang yang sudi berkhidmat kepada Nabi SAW. Naik gi dakwah orang Taif di atas bukit.
duk rasa kata mereka akan terima Islam, akan tambah orang Islam yang baru terima agama Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, tapi tak, kena hamat, kena mengenak, kena pegang batu, kena halau tubik daripada Taif, sehingga Nabi SAW dizalimi, darah sampai ke dua kaki dia, kena pegang batu. Ginam sana Islam kepada ketua-ketua yang berada di atas kapal Taif, royak Islam kepada fak dia, tak terima, tak apa lagi. Fak pemimpin dia ni panggil, fak wairung panggil, fak syabak syaisykan semua ni suruh hamak Nabi serta dengan Zaid bin Harisah pegang batu, katak Nabi, katak Zaid bin Harisah, sehingga Nabi kena paksa lari diri, selamat daripada Taif. Pergi menusuk, darah sampai ke nilai, sampai ke dua kaki Nabi SAW. Putus asa, duka cita, sampai ke kena turun klik kembali kepada Mekah. Duk mikir, tengok kepada langit, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tak ada orang terima Islam? Siapa kau tengok kepada langit, nampak kepada malaikat Jibril yang berada di atas langit. Jibril risalah kepada Nabi SAW. Royak kepada Nabi, kata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah tahu belaka gapo yang berlaku Taif. Kamu dulu meri dakwah di Taif, kamu kecek gapo denganmu, Tuhan dengan belaka, tak sabi mek. Sehingga malaikat yang duk jaga dua bukit tepi jalan nak pergi kepada Taif tu, di antara Mekah dengan Taif, royak kepada Nabi SAW, hey Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain, kalau mung nak wiku akik dua bukit ni gitelum fatai semua, sang mari aku akan buat. Dengan sebab dia tak terima dakwah mung, kalau mung nak wiku bukit dua bukit ni gin wacur fak dia di ta'i semua, aku akan buat. Tapi Nabi SAW adalah orang yang hati mulia, hati yang luah. Royak kepada malaikat, kata, tak sahlah. Fa inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika lah. Aku ada harapan lagi, kata, walaupun ibu bapa dia hari ni tak terima Islam, tapi aku harap, kata, satu hari Allah Ta'ala akan anak cucu dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga satu riwayat lagi, Nabi berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kepada kaum aku di Taif, kerana mereka itu tidak ada ilmu, tidak tahu. Itu adalah sifat yang wakwi Nabi SAW duka cita kali sebelum nak berlaku hijrah, sebelum nak berlaku Isra wal Mi'raj. Dengan sebab itu, hikam Isra wal Mi'raj ini adalah tasliyah kepada Nabi. Apa tasliyah? Hai kamlang cai kepada Nabi, pempalang kepada Nabi SAW. Kerana masa tu Nabi SAW kata, bateri nak habis dah. Di Mekah kena talak, di Taif pun kena talak, kena mengenak. Abu Talib ada biasa tolong diri pun mati, isteri yang dikasihi pun mati. Duka cita Samson sehingga Nabi SAW habis kamlang cai, habis palang dia, Allah Ta'ala terpaksa dia bawa dia Isra wal Mi'raj. Dan juga peristiwa hikam Isra wal Mi'raj ini, iaitu berlaku pada suatu malam. Satu malam yang Nabi SAW tidur di rumah mak dara dia, Ummu Hani, bersama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, tidur di rumah. Sehingga Jibril alaihi salam masa tu dalam hadis riwayat kata, bainal yaqidha wan naim, di antara tidur khabar Nabi. Sehingga kena akik bawa dia pergi kepada Nabi ni, kena bawa ada malaikat Jibril bawa dia pergi kepada Masjidil Haram di Mekah. Tubik daripada rumah pergi kepada Masjid Haram. Dan juga selepas daripada tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta satu kenderaan yang namanya Buraq. Buraq ni balas mana? Rupa dia, Buraq dia ni orang panggil kata, orang panggil kata, rupa dia sama dengan hema capur dengan kuda. Hema lah, kuda, baral, orang panggil kata baral. Orang panggil kata baral. Tubuh dia ni besar daripada hema. Buraq ni. Buraq ni tubuh dia besar daripada hema, dan juga pasompan dia ni orang panggil kata besar serupa hema, tapi sifat dia ni serupa dengan baral. Baral ni mana apa? Baral ni orang kata
dari bahasa Sia orang panggil kata la. La ni mari daripada mana? Mari daripada la tua pu pasompan dengan ma tua mia. Tubik mari dari la ataupun baran, burak, rupa dia. Nabi SAW Isra, bermusafir datang daripada Masjidil Haram pergi kepada Mekah, pergi kepada Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa di Palestin dengan kenderaan ini iaitu burak. Sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestin sekarang lah ni, sampai di sana Nabi ikat burak ini dan juga ikat di tiang, butuh sejid dan juga pergi sembahyang. Nabi SAW maya dalam Masjidil Aqsa pada malam tu jadi terimam, dan juga orang yang jadi makmum itu para Nabi semua. Nabi jadi terimam, orang yang jadi makmum para Nabi semua. Semaya sudah, Mi'raj, naik kepada langit bersama dengan Jibril alaihissalam. Naik kepada langit bersama dengan Jibril alaihissalam. Sebelum daripada tu ada riwayat yang kata Jibril wari dua perkara Nabi SAW pilih. Satunya wi tusu, yang dua winya arak. Wi Nabi pilih kata nak pilih hak mana. Nabi SAW pilih ambil tusu, maka Nabi SAW kata ikhtar, malaikat jawab kata ikhtartal fitrah. Mu ni telah pilih fitrah asal cuci manusia. Kerana kalau mu pilih arak, umatmu selepas dia ni bahkan hara habis dengan sebab arak. Tapi hari ini memilih tusu adalah tusu benar yang cuci semua. Selepas itu naik kepada Mi'raj, pergi kepada langit. Sehingga naik kepada langit yang pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Setiap langit, tingkat langit ni Jibril sebagai jadi kai kepada Nabi. Gah itu Nabi Adam yang berada di pada tingkat yang pertama tanya kata, man anta, siapa mu? Ana Jibril, aku Jibril. Wa man ma'aka, mari apa? Ma'i Muhammad, aku mari bersama dengan Muhammad. Sehingga Nabi Adam buka pintu, masuk dalam. Farahaba bi wa da'ali. Masuk di dalam, Nabi Adam kata yidi tarab, masuk mari, serta dengan doa dan juga terima ataupun mengaku jadi nabi, iaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Tubik daripada langit yang pertama naik kepada langit yang kedua. Langit yang kedua sama biasa juga gah pintu langit. Nabi yang berada pada tingkat yang kedua tanya siapa? Jibril. Mari ngapia? Mari dengan Muhammad. Masuk pada tingkat yang kedua, jumpa dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Jumpa dengan dua orang Nabi ni. Masuk ke dalam dua orang Nabi ni pun Tuan Rab doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik kepada tingkat langit yang ketiga. Naik kepada tingkat langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Sama juga. Biasalah doa dakat sehingga naik kepada langit yang keempat. Naik kepada langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana Nabi SAW raya kata Nabi Yusuf ni fak kita semua sebagai umat Nabi Muhammad telah ambil setengah daripada kuamla jangok cantik Nabi Yusuf. Dalam tubuh Nabi Yusuf ni 100% jangok dia. Tapi Allah Ta'ala tinggal hanya setengah yang ada jangok rubla cantik dalam tubuh Nabi Yusuf. Manakala setengah lagi ni pakat bagi belakang kita sekarang ni. Jangan belakang kita ni, jangan ambil tu yang hidup kata kepada sesiapa lah hudah. Kita jangan belakang. Kita ambil jangan cantik Nabi Yusuf ni. Masa depan harap lagi kita boleh jumpa dengan Nabi Yusuf. Kita baca cerita dia lah, orang Tina. Pada masa Mesir dulu, bining kepada Gamno Mesir, duduk gila kepada Nabi Yusuf ni. Siapa kau jangok? Siapa kau duduk pergi pisah, hirih tangan dia ni? Nak tahu juga Nabi Yusuf yang tak tahu ke mana. Bila kita boleh jumpa dengan Nabi Yusuf, kita duduk tepi dia, kita dengan dia pia boleh lebih hangat lagi. Hangat je hangat lagi. Tapi nak duduk tepi juga. Jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga selepas daripada tu
naik kepada tingkat yang kelima. Naik kepada tingkat yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Biasa jumpa dekat wisalah kecil, naik kepada tingkat yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, tubik. Naik kepada tingkat yang ketujuh, jumpa dengan Abul Anbiya, bapa segala nabi, iaitu pak kepada segala nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Gelar dia Khalilullah, saing Allah Taala. Tingkat yang akhir sekali, tingkat yang ketujuh, yang mana di belah belakang Nabi Ibrahim adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah satu tempat, seolah kata satu tempat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, yang mana setiap hari malaikat masuk pergi sebanyak 70,000 malaikat masuk pergi. Hari ini 70,000, esok 70,000, 70,000 malaikat lain-lain belakang. Tak ada. Mengata masuk sekali, tak ada dah masuk kali yang dua. Masuk pergi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas daripada tu naik kepada Sidratul Muntaha, yang paling tinggi sekali. Naik pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ulama ahli sunnah hari ni duk khilaf kata Nabi ni tengok Allah Ta'ala, jumpa dengan Allah Ta'ala ni tengok dengan zat Allah Ta'ala ataupun tengok cahaya Allah Ta'ala sahaja, tak jumpa oleh zat Allah Ta'ala. Yang paling dekat sekali iaitu jumpa hanya cahaya nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak jumpa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kali. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardu semaya sebanyak 50 waktu. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, 50 waktu. Mula-mula sekali Allah Ta'ala fardu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni lah 50 waktu lah, tak gamar sikit habuk. Kalau hari ni kita kena semaya 50 waktu. Nabi masa mana tidur, wak kerja, kecing masuk jamai, tidur. 5 waktu pun dia tidak ada tak dah. 5 waktu pun masjid seolah kata kaca dia buat apa puluh sah maya dua sah yang hilang mana habis manusia ni. Tak ada dah nama kepada masjid 50 waktu. Kalau kita nak kira 1 jam 24 jam, 1 jam lebih kurang 2 waktu kita kena semaya. Tengah jam tu bila best sekali, tengah jam tu bila best sekali. Nak buat apa kita kalau 50 waktu? Tapi gitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juruh dia. Juruh yang budak kira. Tuhan orang yang kata aku fardu kepada umatmu 50 waktu. Turun ambil 50 waktu turun. Turun tingkat yang ketujuh, turun tingkat yang keenam. Jumpa Nabi Musa, Musa tanya kata, Muhammad, Allah Ta'ala fardu apa kepada umatmu? Nabi jawab kata, Allah Ta'ala fardu kepada umatku sebanyak 50 waktu semaya. Dengar kata 50 waktu, Nabi Musa hammat Nabi Muhammad mengkelik pergi cari Tuhan semula. Irji' ila rabbika, kelik pergi cari Tuhan semula, minta takhfif, minta kuranglah kerana umatmu fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Umatmu tak kuasa cerak nama 50 waktu. La ilaha illallah. Seolah kata Nabi Musa tahu. Kerana apa? Umat dia mayas lebih banyak dari kita. Ni yang kata kelebihan Nabi Muhammad ni. Kelebihan semaya Nabi Muhammad tak serupa dengan umat dulu. Umat dulu kena buat banyak baru boleh pahala banyak. Kita hari ni buat sikit boleh pahala banyak. Tu umat Nabi Muhammad. Tapi dia malah situlah kita ni. Apa? Sunnah ya. Wajib dah lah. Wajib tu letih nyawa tak ada lah. Sunnah ya. Klik ke cari. Nabi naik klik ke cari Allah Ta'ala. Minta kurang kepada Allah Ta'ala. Naik kali yang pertama Allah Ta'ala kurang 5 ya. Turun mai semula tinggal 45. Tinggal apa Muhammad? Nabi Musa tanya. Tuhan kurang 5 ya hai Musa. Klik lagi semula. Umatmu tak kuasa lagi. Klik lagi semula. Sekali katakan riwayat kata setiap kali naik 5 waktu ya yang atas kurang. Naik sekali 5 waktu. Naik kali 5 waktu. 5 kali 8 kali lebih kurang naiknya. Sehingga akhir sekali tinggal 5 waktu yang terakhir. Turun mari jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa yang kata, tengok apa dah? 5 waktu. Klik pergi minta lagi. Tak kuasa lagi umatmu 5 waktu. Nabi Muhammad juh dia kata, tak serah. Aku malu kepada Allah Ta'ala. Fa inni istahyaitu minhu. Aku malu lah daripada Allah Ta'ala. Malu lah minta. Milih kali 8 kali naik kita uti-uti tu. Sehingga sekali tinggal 5 waktu, yang mananya 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu.
5 waktu yang kita semaya hari ni ingat kata sama dengan 50 waktu umat kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya klik 5 waktu itu, dan juga di celah-celah semasa turun naik turun tu yang awal tu adalah hikayat banyak yang jumpa di antara tengah-tengah jalan tu yang kita akan dengar selepas daripada ni. Dan juga kita nak royak sedikit sebagai gapo yang berlaku di antara naik turun tu, gapo tak jumpa hikam gapo tak. Hang ni orang kata isi lak-lak yang Nabi SAW Isra dan juga Mi'raj. Tapi kalau kita tanya kata hikam yang berlaku tu ada gapo tak yang asal dia tidak adalah cerita, tapi hari ni para nakpud ataupun penceramah hari ni sebut benda-benda ni. Di antara hadis yang tak sahih daripada Nabi tapi ada sebut di sana kata ini adalah hikam yang berlaku dalam Isra Mi'raj. Katakan satunya yang berlaku yang katakan riwayat kata hadis yang saya kita tengok kata hadis hak tak sahih daripada Nabi ni lebih kurangnya 30 hadis lebih yang tak sahih daripada Nabi campur dengan palsu. Campur dengan palsu tak sahih daripada Nabi lebih kurangnya 30 lebih hadis. Yang hari ni para ulama-ulama Islam dia buat kajian, letak satu buah kitab, buat kajian hadis mana tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang tak sahih daripada Nabi iaitu Nabi naik Buraq dan juga Isra perjalanan. Dan juga tengah-tengah jalan itu Nabi SAW jumpa dengan satu orang tua di tepi jalan. Fa'idha huwa bi'ajuzin ala jambi tariq. Tepi jalan jumpa tanah langit, tepi jalan jumpa orang tua. Tanya kepada Jibril, "Pia ni? Orang tua ni pia?" Nabi boleh hadis tengok orang tua ni pelik lah. Jibril ayat kata, "Gih. Sir ya Muhammad jalan lagi." Saya tanya. Nabi jalan. Nah, Nabi jalan lagi dan juga selepas daripada tu pergi jumpa dengan iblis. Tak jumpa dengan iblis, Nabi duk jalan dengan Jibril, iblis panggil. Fa idza huwa bi syai'in yad'uhu, ada satu suara panggil dia, "Ya Muhammad, ya Muhammad, halumu ya Muhammad." Nabi tanya, "Pia suara pia tu?" Jibril tak jawab lagi, jalan lagi. Sehingga akhir sekali Jibril alaihissalam celai pada belakang kata, "Hei Muhammad, sebenarnya orang tua yang kamu nampak tadi itu adalah orang tua yang umur dia ataupun umur umatmu ni akan sama dengan orang tua ni. Orang tua kamu jumpa tepi jalan tu adalah umur yang sama umatmu akan duduk dalam dunia ni sama dengan orang tua tu lah. Mika takap umur umatmu yang berada di dalam dunia ini." Dan juga suara yang ada orang panggilmu di tengah jalan tu adalah suara iblis yang panggilmu Muhammad untuk tak sirimu Isra Mi'raj, tak segi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni syaitan ni banyaklah yang disebut, tapi hadis ni tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan adalah hadis munkar, hadis dhaif, hadis lemah teruk, seperti mana Ibnu Katsir yang dia kata dalam syaitan ni ada benda pelik-pelik, nakarah wa gharabah, ada benda yang tak boleh terima dan juga benda pelik yang tidak asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara cerita yang riwayat juga iaitu Nabi SAW satu kali Nabi tiap menangis sehingga Ali natu dia bersama dengan Fatimah anak dia. Ali dengan Fatimah ni nikah. Fatimah anak Nabi, Ali natu Nabi. Mari tanya Nabi kata, "Ya Rasulullah, wak tiap apa?" Tiap apa sehingga Nabi SAW riwayat kata, "Tiap kerana aku terlihat boleh we tengok Allah Taala, we aku tengok satu orang perempuan yang dia kena azab, kena bakar dalam api neraka dengan sebab dia duduk dalam dunia ni tak tutup aurat dia. Dia duduk dalam dunia ni tak katuk aurat dia, maka pada hari kiamat nanti belum nak apa kiamat lagi Allah Taala nampak dah kata dia akan kena bakar dengan api neraka, wal iyadzubillah min dzalik." Syaitan ni adalah syaitan yang ada sebut dalam kitab Al-Kabair bagi Al-Imam Al-Zahabi, tapi tidak ada sanad. Tidak ada sanad, maka hadis ni tidak sahih daripada Nabi. Kerana hadis mana tak ada sanad, tak boleh cek kata hadis ni tu sahih tak sahih. Orang panggil kata hadis naimi saringan, ulama pakar hukum selalu dah kata hadis tu tak sahih, palsu halu dah. Apa? Tak ada saringan. Itu cerita
cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, iaitu Nabi SAW jalan duk naik Isra' dan juga Mi'raj, jumpa banyak-banyak orang lah. Jumpa di antara satu orang lelaki, orang panggil apa dia kat sini, satu orang yang cubit kulit dia dari tubuh dia, cobek kulit dia dan juga makan kulit dia. Nabi SAW tanya kata, ya Jibril, man haula, piya demon ni cobek kulit diri belah kanan belah kiri tubuh dia sehingga makan telai kikir diri. Jibril kata, hum al-hammazun min ummatika al-lammazun, iaitu mereka adalah orang yang suka mengupak kepada orang lain dan juga suka kata buruk kepada orang lain. Orang yang duduk dalam dunia ni main ngupak orang, wahi kata huduh kepada orang lain, pada hari kiamat akan cubit atau orang panggil apa, waktu ubik kulit dia dan juga makan mamah kulit dia. Hadis ini pun adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW. Ia cerita duk sana kepada Isra Mi'raj tak sahih daripada Nabi. Tak sahih daripada Nabi SAW. Dan juga di antara cerita yang sebut lagi mengenai dengan Isra wal Mi'raj ini, iaitu yang cerita sakut dengan satu orang perempuan yang Nabi SAW duk nampak dia duduk atas meja. Atas meja dia ini ada daging yang comel dan juga ada daging yang buruk. Lahmun khabith wa lahmun jayyid. Daging yang comel, daging yang bagus dan juga daging yang buruk. Tapi orang tina ni dia makan, dia ambil makan daging yang buruk, manakala daging yang baik dia pegang, ambil pegang tahu tak saya makan daging yang buruk saja. Sehingga tanya kepada Jibril, man haula, Nabi kata mereka ini adalah orang lelaki ataupun orang perempuan yang ada isteri suami dah tapi pergi berzina dengan orang lain. Pergi berzina dengan orang lain, maka dia dapat akibat ataupun berlutut dia pada hari kiamat seperti yang sebut ini. Hadis ini adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW, kerana dalam sanad dia ada seorang yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Al-Imam An-Nasa'i riwayat dia kata laisa bil qawi, dia ni dhaif, lemah dalam riwayat hadis. Dia lemah dalam riwayat hadis. Ada lagi cerita yang sebut Nabi SAW semasa naik kepada langit, peluh tubik daripada tubuh Nabi SAW, sehingga peluh yang tubik daripada tubuh badan Nabi ni jatuh di atas bumi. Jatuh di atas bumi sehingga peluh yang jatuh di atas bumi ini jadi timur ataupun bunga naik mari. Jadi dok mai baik mari. Bunga itu warna merah. Bunga itu warna merah. Bau dia bau sedap. Bau dia bau sedap. Hadis ini tak sahih daripada Nabi. Al-Imam Az-Zahabi kata hadza kadhibun bayyinun, ini adalah hadis yang bohong dengan cerap nyata. Pelik, ke mana peluh Nabi SAW jatuh daripada langit semasa Isra', waktu malam ni sejuk, betul tak? Waktu malam ni sejuk, udara atas langit bala mana, kau naik kau tinggi kau sejuk, apa duit peluhnya? Itu orang panggil kata lawan dengan hakikat yang sebenar. Ada lagi sebut kata naik kepada atas langit ni ada cahaya warna merah, cahaya warna putih, cahaya warna bukan cahaya, orang kata jumpa satu cahaya yang mana cahaya itu mari daripada peluh. Kalaulah peluh itu cahaya jadi cap putih, itu adalah peluh daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau peluh cahaya itu adalah warna merah, adalah peluh daripada Jibril alaihissalam. Kalaulah peluh jadi warna kuning, cap kuning adalah mari daripada Jibril, peluh Jibril yang jatuh. Yud hak Jibril. Hadis ni adalah hadis maudhu', hadis palsu, seperti mana Al-Imam Asy-Syaukani sebut dalam kitab dia Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Adalah hadis yang palsu. Ada lagi sebut kata semasa Nabi SAW naik pergi kepada langit dan jumpa arash Allah Subhanahu Wa Taala. Di arash Allah Taala ni ada tulis kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Ada tulis, orang panggil tu seolah kata kat salat ataupun tulis lah, nampaklah akar dia. Hadis ini tidak sahih daripada Nabi SAW juga. Itu cerita yang sakut dengan Isra' wal Mi'raj yang tidak sahih daripada Nabi. Dan juga ada lagi sebut kata Nabi apabila naik kepada sapa Sidratul Muntaha, Nabi baca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakat was-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tasyahud kita baca dalam semaya tu. Nabi sampai itu Nabi baca. Maka hadis ini adalah hadis yang tidak ada sanad, tidak ada asal, palsu, tidak sahih daripada Nabi SAW. Dan ada lagi kisah yang sebut kata Nabi naik sampai Sidratul Muntaha. Naik sampai Sidratul Muntaha, Nabi nak pecah lipat. Nabi nak pecah lipat. Kerana apa nak pecah lipat? Nak pecah lipat turut Nabi Musa AS seperti mana Allah Ta'ala sebut kerana kata fakhla'na alai dalam surah Taha. So pecah lipat. So pecah lipat. Maka syaitan ni tidak sahih daripada Nabi SAW. Tidak sahih daripada Nabi SAW seperti mana katanya ulama yang namanya Al-Lakhnawi dalam kitab dia Al-Athar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah. Kitab ni tulis capuk hipung semua hadis-hadis palsu. Mari duduk dalam kitab ni. Hadis semua sebut daripada Nabi boleh kitab ni adalah hadis yang palsu. Cerita dia kata Nabi ni arada khal'an alaihi akhdan min qawlihi li Musa. Nak waktu Nabi Musa lah. Nabi suruh Nabi Musa pecah lipat tu. Maka ada seorang maya yang kata, ya Muhammad, la takhla'na alaika, hai Muhammad, jangan memecah lipat. Fa innal arash yatasharrafu biqudumika mutana'ila. Kerana arash ini melia dengan sebab memari kepada arash ni dengan hal keadaan pakai lipat. Ni cerita dia tidak sahih daripada Nabi SAW. Itu lebih kurangnya 90 hadis palsu daripada Nabi, tak sahih daripada Nabi. Pak sahih ke apa atik? Hak sahih daripada Nabi cerita yang sakut dengan Isra' wal Mi'raj ni apa kata? Di antara kisah yang berlaku sungguh masa Isra' Mi'raj iaitu belum Nabi nak Isra' Mi'raj, Nabi kena belah dada. Sebenarnya hikam belah dada Nabi ning ulama yang kata ada dua masa. Nabi kena belah dada dua kali. Kali yang pertama semasa Nabi umur 9 tahun ataupun 5 tahun. Semasa budak yang duduk di Bani Halimah, duduk dengan mak menyusu dia Halimah kampung Baldiyah dulu tu, Jibril mari kejang dia semasa Nabi duduk main dengan budak-budak saya dia, kejang dia, belah dada dia, ambil jantung dia, basuh dengan air Zam-Zam. Bubuh semula, jahit semula. Untuk basuh tubik hafzun satu kerap daripada syaitan. Itu kali yang pertama. Kali yang kedua sebelum Nabi nak Isra' Mi'raj. Hadis ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari. Kisah yang kedua, Jibril mari cari Nabi SAW pada belum nak Isra' Mi'raj tu, mari dengan bersama dengan burak. Burak itu tu seperti mana saya ayat tadi. Burak dia besar daripada hema, sifat dia serupa dengan baral la tu, yang mana hema pasumpan dengan kuda tu, tubik mari jadi baral, orang panggil dalam bahasa Arab. Sifat dia ini adalah putih. Burak ni cat apa? Cat putih. Hadis Muslim sahih. Sifat burak yang Nabi naik dia bersama dengan Jibril untuk Isra' Mi'raj kali ini, warna dia cat putih, hadis riwayat Muslim sahih. Sifat yang kedua, jakoh dia. Kaki burak ni jakoh jauh mana? Kita tahu tak? Mata kita hari ni tengok sud di mana? Tengok sud di mana? Jauh tahu mana? Kaki burak sampai situ. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Sud saya nanti romong sampai mana sud itu jakoh. Habis itu tak pelik lah. Satu malam 24 jam klik pergi mari daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis ni, klik mari sampai danya. Tak pelik kerana borak sifat dia. Hadis riwayat Muslim. Sifat dia. Dan juga cerita yang ayat tadi kata pilih tusuk dengan arak adalah riwayat Bukhari Muslim sahih juga. Nabi jumpa dengan Nabi Musa sahih seperti hadis riwayat Bukhari Muslim ni. Nabi jumpa dengan satu kumpulan, masuk pergi naik kepada langit. Nabi jumpa satu kumpulan yang mereka pakai jari dia ni orang mari daripada nuhas. Nuhas ni orang panggil kata tong lia ataupun tong deng, tak silap dia. Kuku dia
Buat daripada tajam dengan orang panggil nuhas. Nuhas dengan tonglah itu tu tajam benar lah. Duk buat apa? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Duk cekar muka dia dan cekar dada dia. Cekar dada dia. Sehingga Nabi SAW tanya kata, "Piya ni fak demon ni?" Malaikat Jibril kata, "Haula yakuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Makan harta, makan daging orang. Makan daging orang baik ni, makan daging orang ni. Ngupak orang, kata buruk kepada orang, sairai kepada orang. Sairai kepada orang dia ni, orang yang ju kita pergi sairai dia sehingga kira dia jatuh. Orang pesening pada hari kiamat, yaghmishuna wujuhahum, muka dia cekar, muka dia tajam sehingga habis jangok dia, cantik dia. Pada hari kiamat adalah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dalam kitab sunan dia. Cerita ni sahih berlaku. Dan juga di antara cerita yang sahih juga iaitu Nabi nampak Dajjal. Nabi jumpa Dajjal pada hari Isra' Mi'raj. Rupa dia besar. Dajjal ni bila nak berlaku pada belum berlaku kiamat, akan turun kepada dunia ni, tapi Nabi boleh jumpa pada waktu Isra' Mi'raj. Rupa dia besar, kulit dia ni cerah kulit dia. Kulit dia cerah. Hal ni ada sahih juga. Nabi jumpa dengan Nabi Isa, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim, dan juga Nabi jumpa dengan malaikat yang duk jaga pintu api neraka. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dia sebut kata Nabi jumpa dengan orang yang malaikat yang duk jaga neraka, muka cetuk, tak suka, tak senyum. Nah, yang kata pawak create mak apabila masuk dalam api neraka, waliyadzubillah min dzalik. Hadis ini adalah hadis yang riwayat Bukhari, hadis sahih juga. Dan juga selepas daripada Nabi cerita yang sebut kata Nabi kelip mari sampai Mekah, Nabi cerita sehingga orang musyrik tak percaya. Boleh jadi kamu Muhammad pergi satu malam. Kalau sungguh royak kepada fak kami kata, rupa Masjid Aqsa ni balah mana? Tiye apa potong pitu duk mana balah mana? Nabi tak ingat. Tapi Allah Taala satu gambar duk depan Nabi sehingga Nabi boleh jawab dengan cara yang benar betul sungguh. Tapi akhir sekali musyrikin tak terima juga dengan sebab takabur mereka, kufur mereka. Itu cerita yang sahih juga. Yang sahih juga. Dan juga adalah cerita yang lain lagi, Masyitah, anak Fir'aun yang tisir rambut dan juga tisir ratuh. Orang tisir rambut kepada anak Fir'aun. Orang yang suka tisir, korang percaya boleh jadilah tisir rambut kepada anak Fir'aun sehingga tisir tu jatuh. Orang yang duk tisir anak tina Fir'aun ni kejut. Dan juga kata Allah, Fir'aun kejut. Dia Allah Ta'ala. Orang perempuan dia kata Rabbi wa Rabbu Abi, Tuhanku dan Tuhan pakmu. Bukan Fir'aun yang kejut, anak Fir'aun kejut. Tuhanku dan juga Tuhan kepada pakmu, iaitu Fir'aun lah. Kisah ni adalah kisah yang sebenarnya ulama khilaf lah sahih ke dhaif. Sahih ke dhaif. Tapi ada juga di antara ulama yang riwayat kata sahih, dan juga ada juga ulama yang riwayat kata tak sahih. Ini cerita yang sahih daripada Nabi. Habis itu kita nak riwayat di sini kata hadis yang sahih kita kena riwayat kata sahih. Hadis yang tak sahih, yang tak benar daripada Nabi, kita kena riwayat kata tak benar daripada Nabi. Kadang-kadang masyarakat kita riwayat kata apa ni, mudah-mudah nak dhaif ataupun hukum kata hadis Nabi tak sahih. Bukan saya yang riwayat kata tak sahih. Hadis tadi yang saya baca, Syekh Al-Laqnawi, ulama hadis belaka. Siapa lagi? Al-Shawkani, Al-Munajjid. Ulama waktu tu pakat hukum belaka. Ulama hadis belaka, hebat-hebat belaka. Ulama yang telah diterima oleh umat belaka yang orang kata hadis itu tak sahih. Sehingga Imam Nasai yang kata demoning tak sahih. Habis itu benar kita nak percaya benar yang sakut dengan Isra Mi'raj sekadar riwayat yang sahih daripada Nabi. Nabi riwayat tara tu lah. Hak mana Nabi tak riwayat kita senyap, kita riwayat kata tak tahu. Habis tu kalau kita kacau-kacau duk cerita lebih daripada hak sungguh hak benar, kadang-kadang kita pergi dakwa ataupun dusta ke atas Nabi, tipu bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu adalah dosa yang besar. Di antara faedah pengajaran yang kita dapat daripada Isra Mi'raj 5 perkara lebih kurangnya. Satunya, bagi orang yang kerja nak jadi orang yang dakwah sebar agama Allah Subhanahu wa taala ni, dia kena sabar.
Kalau dalam dunia ni dia sabar benar-benar mai mi konfang pratutuk banai lu dunia ni pit orang tak dengar kita dakwah kepada orang suruh hajak orang mari benar molek tak dengar. Sabar dan juga ingatlah pintu di langit buka semua kepada orang yang sudi dakwah kepada Allah Taala. Nabi dakwah di Mekah tak ada orang terima, kena paksa, kena mengenak, tapi pintu di langit buka pergi jumpa dengan Allah Taala. Ya Allah Taala welcome lancai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita dapat daripada Isra wal Mi'raj ini ni, Nawaya kata Nabi ni kena jumpa dengan kesusahan dulu baru mari senang kita sekarang lah ni. Kita dari dunia ni Nabi dari Mekah kena susah dulu, barulah Islam di Madinah baru maju, baru berjaya dakwah. Habis tu kalau kita jadi orang Islam yang jumpa satu cubaan berat dah, sabar dulu. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan payah itu ada mudah. Bersama dengan payah itu ada mudah. Kita kena istiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga yang kita dapatnya kepentingan semaya. Tidak ada ibadat mana yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik gimik kepada langit, pocok langit sendiri mereka semaya. Hak lain mik bawah, nanti bawah aja turun. Semaya so yang kena naik. Nawaya kata aku duduk orang Islam satu orang dalam dunia ni nak tinggi kau genah duduk di semaya dia. Kalulah dia jaga semaya, hidup dia akan tinggi. As-salatu amududdin. Nabi kata semaya adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Pia jaga tiang ni semua kerah gagah, agama dia akan gagah. Pia yang tak jaga tiang semaya yang ada dalam dia ini, patah dia itu satu hari, Islam yang berada dalam jiwa pun akan patah hilang juga. Tu kepentingan semaya dalam hidup. Wassalatu nurun. Nabi kata semaya ini adalah cahaya yang nak tunjuk jalan kita dalam dunia ni. Nabi bila kata iqamatus salah, qamatlah bila arihna biha, kita mari rehat dengan semaya. Nabi ni create dengan dunia, mari rehat dengan semaya. Kita mari duduk semaya dah Allah, dah berat lagi dah semaya. Supaya dengan pikul kereta stick kereta duduk belakang, berat bila nak sudah, bila tu iman baca sudah. Berat semaya ni. Berat. Dan juga yang keempat yang kita dapat daripada kisah Isra Mi'raj ini adalah kuam samkan hak Masjidil Aqsa di Palestin sekarang lah ni. Apa? Kiblat yang pertama bagi umat Islam. Masjid Haram Kaabah di Mekah hari ni kiblat yang kedua dah. Kiblat yang pertamanya semenjak Nabi di Mekah dan juga Nabi hijrah pergi kepada Madinah diri pun tahun yang pertama, tahun yang kedua duk masih padat kepada Aqsa di Palestin lagi. Sehingga Allah Taala tu ayat kata fawalli wajhaka syatral masjid, paling kiblat baru paling duk Madinah dah. Tapi hari ini kiblat yang pertama bagi umat Islam duk di bawah tangan pia. Duk di bawah tangan orang Yahudi laknatullahi alaihi, satru number one bagi umat Islam. Di mana umat Islam? Bahkan masa tu Nabi SAW lemah on attitude, tapi Allah Subhanahu wa taala hai Nabi kemkan dekatkan Isra Mi'raj bayang Masjidil Aqsa. Tapi hari ini dengan sebab hari ini kita boleh royak kata umat Islam lemah on air sebab lakting Masjidil Aqsa. Sebab tinggal kiblat yang pertama. Yahudi dalam dunia ni berapa persen ya? Umat Islam lebih ramai lagi. Tapi apa tak boleh nak jaga kiblat yang pertama? Subhanallah. Lemah kita ni on air leka on air mah. Tu dia kata sama tidak raksa Masjidil Aqsa dah. Lemah kita ni. Lemah apa kita nak jawab kepada Allah Taala bala mana pada hari kiamat. Islam ramai. Tapi benarlah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ramai banyak umat Islam pada akhir zaman ni tak ada pakan hebel. Tak ada pakan hebel. Maimi para sitipak banyak hanya sahaja supo dengan buih yang berada dalam laut saja. Ikut dia mau nak hanyut, ikut angin nak hanyut ikut tu hanyut ikut ni, ikut umat Islam nak di belah mana. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a alaikum ila qas'atiha kama qala sallallahu. Kita ni kena khianat, kena zalim kepada orang lain. Umat lain yang sikit lebih daripada kita teruk, tapi kita ramai hari ni kena patuk kepala daripada orang, tekai kepala, jijak kepala, berdiri kepada demo. Lemah kita ni. Sebab kita takwil kepentingan kepada Al-Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertama. Habis itu hari ni kita boleh royak kalau dah kata umat Islam hari ni nak kuat, nak hebat ataupun nak lemah, nak tarak,
tengok di Masjid Al-Aqsa. Sebab 3 masjid ni adalah wajai bagi umat Islam. Masjid Haram, Masjid Madinah dan juga Masjid Aqsa. Tapi hari ni Masjid Aqsa dak dia orang lain dah. Pas luar masjid ni dak demai belah-belah dah lah ni. Dak demai belah-belah dah lah ni. Satu Islam Rafdan, Yaman lah ni pun, Syiah lah ni pun, Yahudi duk cakap, Iran lagi, Suria lagi. Saudi hari ni duk lam-rap dengan satu Islam. Apabila wallahu taala alam, kita tak tahu kata Allah Taala nak jaga Kaabah sampai bila-bila. Tapi yang penting kita doa minta Allah Taala jaga Kaabah dan juga Masjidun Nabawi. Habis tu hari ni kita lemah nak pergi buat umrah sekali ni, nak masuk Jordan. Buat apa masuk Jordan? Nak pergi semaya di Masjid Aqsa ni. Tapi hari ni nak pergi maya Masjid Aqsa, nak pergi ziarah Masjid Aqsa hari ni kena cak pasport, bayar duit kepada Israel. Bahkan masjid kita, nak masuk masjid kita kena bayar duit demo. Tu nak yang kata teruk lah, lemah benar lah kita tu hari ni. Habis tu sebenarnya ada pendapat, kalau saya nak bayar sendiri pun pendapat ni tak boleh kita nak pergi ziarah Masjid Aqsa dengan kena bayar duit kepada Israel. Kerana Israel ambil duit pergi bunuh saudara kita. Hari ni kita kena tak lagi, yang lagi. Walaupun Nabi kata pasti kena pergi 3 masjid, ziarah 3 masjid, tapi nak buat hari ni tak lagi. Tapi adalah jemaah umrah yang pergi ziarah bayar duit, cak pasport, saya enggak boleh semayang, boleh ziarah. Tak ada apa dia boleh bagi pendapat. Tetapi kita rasa duit hari ni yang kita bayar kepada kerajaan Israel hari ni, dia buat apa? Beli bedil, beli wahbang, bunuh saudara kita di Palestin dan juga di Gaza khususnya. Hari ni tak ruti-ruti. Itu nak yang kata kelemahan kita, benar-benar kelemahan kita. Dan juga yang kelima, akhir sekali, iaitu kita dapat daripada Isra Mi'raj ini adalah gembira ataupun dicailah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada umat mana yang paling mulia hebat lebih daripada umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Musa jumpa tekad yang kena tadi, nak naik kepada tekadnya tu, becek sudah 2 hari tu, Nabi Musa tiap. Malaikat tanya, tiap apa Musa? Nabi Musa jawab kata, aku tiap dengan sebab 1 orang budak ya, yang Allah Ta'ala hatta lepas daripada aku ni lama. Nabi dengan Nabi Musa ni lama dah apa tak hang. Tapi Allah Ta'ala hatta Nabi Muhammad ni prakut umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga lebih banyak daripada umat Nabi Musa AS. 120 baris diriwayat daripada hadis Nabi, daripada 120 baris yang boleh masuk syurga, 80 baris umat Nabi Muhammad SAW saja. 40 baris umat lain capur. Patut sewi Nabi Musa tiap apa? Kerana setiap Nabi pakat cinta belaka, kasih belaka kepada umat dia. Sia belaka kepada umat dia. Nabi Muhammad sia kepada umat dia. Tiap menangis, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Kita ya tak khabar. Kata Nabi SAW tiap menangis dengan sebab kita. Tapi Nabi tiap sama berdoa sama kepada kita setiap kali, setiap hari, setiap waktu yang berdoa kepada kita sebagai umat dia. Habis itu kita mujurlah, dicailah yang kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga usahalah kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Nabi, serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, sehingga pada hari kiamat nanti kita boleh dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama dengan Nabi pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.